أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara urusi Imam dan seluruh jalan kuasa sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tamanya kita banyak syukur kepada Allah Taala. Malam ini Allah izinkan pertemuan kita dan Allah masih terus pilih kita. Cuma kadang-kadang kita tak berapa seronok dan tak rasa pun sesuatu yang besar bila Allah pilih kita berbanding bila orang pilih kita. Kita seronok bila orang pilih kita, tapi kita tak berapa nak seronok bila Allah pilih kita. Sedangkan kalau semua makhluk pilih kita, Allah tak pilih kita, kita adalah makhluk yang paling rugi di atas muka bumi. Tapi kalau seluruh makhluk tolak kita, tak pilih kita, tapi Allah pilih kita, maka kita adalah makhluk yang paling bahagia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung pembacaan kita, perbincangan kita. Dan sebelum mula tu di atas dapur besi itu ada buku, kalau siapa-siapa nak dapati boleh ambil ya, untuk kita sama-sama tengok insyaAllah. Hari ini kita sambung pada muka surat 16, yaitu hubungan suratul Nur dengan surah sebelumnya, yakni suratul Mu'minun. Jadi kalau kita nak melihat kepada i'jazul Quran ataupun Al-Quran itu yang merupakan satu mukjizat dan dia bukan kitab yang disusun oleh manusia, hatta tidak ada sikit pun campur tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara pembuktian itu apabila setiap satu surah dengan surah yang lain itu ada connecting dia, ada permunasabahan dia. Dan hari ini kita dapat buktikan dan kita bincang tajuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan suratul Nur dengan surah sebelumnya, yakni suratul Mu'minun. Sebab kedudukan surah Nur ini ialah antara surah Mu'minun dengan surah Al-Furqan. Itu kedudukannya. Satu perkara yang perlu dirasai bagi sesiapa yang mentadabbur Quran. Kalau dia baca Quran saja dia tak lupa, tapi bila dia mentadabbur Quran dan menguasainya ialah tentang munasabah Al-Quran. Kalau kita baca dalam ilmu tafsir, dia ada munasabatul Quran, disebut munasabah Quran, yakni Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran dan telah menetapkan bahawa adanya hakikat kesatuan Al-Quran atau disebut sebagai wahdatul Quran. Maksud kesatuan Al-Quran itu ialah antara ayat dengan ayat, surah dengan surah ada pertalian dan hubung kaitnya. Dia tidak terputus. Dia ada hubung kaitnya antara apa bagi surah dengan surah, ayat dengan ayat, dia akan ada kaitan. Yaitu semua sisi Al-Quran memiliki munasabahnya, yaitu perkaitan, pertautan, keserasian dan kecocokan antara satu sama lain, sama ada antara ayat dengan ayat maupun surah dengan surah. Pertautan antara ayat dan surah ini semakin menegaskan bahawa Al-Quran adalah firman Allah yang mutlak tanpa ada campur tangan manusia, hatta manusia yang setara Nabi pun tak ada. Maknanya total Al-Quran ini daripada Allah, langsung tidak ada campur tangan manusia, termasuk Nabi sendiri. Ya, firman Allah Ta'ala,
Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuh summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Al-Quran adalah sebuah kitab yang tersusun ayatnya dengan teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu, yakni susunan dan penjelasannya itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Jadi Allah bagi tahu bahawa antara Quran itu ada perkaitannya, ada pertautannya. Penting dinyatakan hubungan dan kaitan antara surah dengan surah yang sebelumnya adalah apa kepentingannya? Kepentingannya untuk menolak tanggapan dan dakwaan bahawa Al-Quran, susunan Al-Quran tidak teratur dan tema-tema Al-Quran tiada hubung kaitnya antara satu dengan lain. Itu sebab kenapa kepentingan kita memahami apa kaitannya antara surah dengan sebelumnya atau surah ini dengan selepasnya. Pertama sekali, antara kepentingannya untuk menolak dakwaan setengah pihak bahawa penyusunan surah-surah dalam Quran ini adalah susunan Nabi SAW. Sedangkan yang hakikatnya tidak ada. Nabi tak ada kaitan langsung. Lebih-lebih lagi kalau Nabi pun tak ada kaitan, ini kena pula Sayyidina Osman. Walaupun mushaf yang kita pegang ini nama dia mushaf Osmani, tetapi tak ada kaitan pun campur tangan Osman dalam mengatur. Dia cuma menyusun sebagaimana yang sepatutnya dia susun, sebagaimana dia dapat daripada Nabi dan Nabi dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Munasabahnya terbahagi kepada dua. Yang pertama iaitulah munasabah antara ayat dan munasabah antara surah, antara ayat dengan ayat dan surah dengan surah. Kalau Quran ni orang yang susun, dia mesti tak ada kaitan ayat dengan ayat, itu tak ada kaitan. Kedua-duanya berfungsi menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain ataupun dengan satu surah dengan surah yang lain. Sama ada dengan memperincikan maksud ayat, sama ada pertautan itu berfungsi sebagai menerang, memperincikan ayat sebelumnya atau memperincikan surah sebelumnya. Sebagai contoh, saya sebut pada awal dulu bahawa suratul Mu'minun ini semua itu dia cerita tentang awam, umum. Dalam suratul Mu'minun, perkara yang disentuh dalam surah Mu'minun itu bersifat umum dan diperincikan oleh suratul Nur ini. Nanti kita akan tengok satu persatunya. Baik. Ataupun menerang atau menyempurnakan ungkapan ayat yang lain atau ayat yang sebelumnya, begitu juga dengan sifat surah itu. Dengan mengetahui munasabah tersebut, ternyata susunan ayat-ayat dan surah Al-Quran yang didakwa tak teratur dan saling bersifat kontra itu sebenarnya telah terbukti ia saling dikompromikan dalam satu kesatuan yang harmonis dan sangat tersusun, malah sebalik penyusunan itu mempunyai makna yang mendalam. Maka dengan ini hubungan surah Nur dengan surah sebelumnya, yaitu suratul Mu'minun, terserlah keserasiannya pada hubungan tema yang saling berkaitan. Dalam surah Mu'minun terdapat pernyataan yang bersifat umum terhadap pelbagai persoalan, manakala dalam surah Nur dijelaskan secara terperinci dan detail. Maka yang pertama kita tengok dia punya hubungannya. Pada awal suratul Mu'minun disebutkan ciri orang yang beriman yang beruntung adalah orang yang menjaga mulutnya. Ayat Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Itu suratul Mu'minun. Allah Ta'ala kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya orang mukmin itu berjaya
telah berjayalah orang mukmin itu yang mana? Sifatnya yang semayang, khusyuk, dan mereka yang menjaga lidah daripada bercakap perkara yang tidak baik. Itu secara umum. Maka surah An-Nur pula datang untuk menerangkan tentang hukum yang berkaitan dengan orang yang tak dapat mengendalikan diri dari ucapan yang sia-sia, seperti memfitnah sehingga boleh mencemarkan nama baik orang yang sentiasa menjaga diri dan kehormatan. Nampak? Surah Mukminun dia cuma cerita sifat orang beriman. Sifat orang beriman ni apa dia? Menjaga mulut daripada perkataan yang sia-sia. Surat perkataan yang sia-sia itu apa? Maka mari surah An-Nur, perkataan yang sia-sia itu adalah seumpama fitnah. Seumpama fitnah, yang mana dengan fitnah itu boleh merosakkan nama orang dan juga institusi-institusi tertentu. Sebab itu hari ini kita tengok dah tujuan apa orang fitnah. Apa tujuan? Tujuan fitnah ni nak kelingkup orang ya. Itu tujuan. Mana ada orang tu fitnah lillahi ta'ala, mana ada? Tak ada. Bohong aja. Mana boleh fitnah lillahi ta'ala? Nah, tapi hari ini orang jadikan fitnah itu untuk nak menunjuk keheroan. Tahu keheroan? Hero yang ditambah perkataan an, jadi heroan. Jadi sebab zaman sekarang ini, siapa yang paling kuat fitnah, dia hero. Nah, jadi hero. Maka Allah sebut dah. Nah, sifat orang beriman ini, dia jaga mulut dia daripada buat benda fitnah. Itu kaitannya. Yang kedua, pada awal surah Mukminun itu disebutkan ciri orang beriman yang beruntung adalah mereka yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Contoh ayat, wallazina hum li furujihim hafizun. Dan sifat orang beriman tadi apa dia? Iaitulah mereka yang menjaga kemaluan mereka. Itu dalam suratul Mukminun. Maka dalam suratul Nur pula dibicarakan tentang hukum yang berkaitan dengan orang yang tak menjaga marwah dan kemaluannya. Ia berlanjutan kepada peringkat yang diperlukan untuk menjaga kehormatan. Maka surah Nur datang. Surah Nur datang makna tak jaga kemaluan ini zina maksudnya. Maka surah Nur datang, dia tak terus kepada zina. Dia cerita juga tentang bagaimana nak mengelak zina. Maka sebab itu dalam surah Nur disebut ghadul basar, tutup pandangan. Sebab zina ini dia memang berpunca daripada mata. Tuan-tuan sekalian, sebab dia mula daripada mata. Kemudian mana ada dosa itu jadi secara spontan, tak ada. Tiba-tiba jadi berzina, tak ada. Dia mesti daripada awal tengok dulu. Tengok cantik ni, minta nombor telefon. WhatsApp. Lepas tu berasam. Tahu tak? Jumpa. Lepas jumpa, maka berjadilah benda-benda hak berterusan. Jadi selain daripada mengelak daripada zina tadi dengan Allah menentukan hukum, ya, dalam surah An-Nur ini Allah Ta'ala datangkan pula cara macam mana nak cegah daripada zina. Dia tak hukum saja. Sebab itu dalam surah Nur ini juga diceritakan pandangan kita ni yang selalu bawa kepada zina, pandangan yang macam mana? Pandangan betik, pandangan aurat perempuan. Betul tak? Kalau perempuan tu tutup elok, maka hati kita pun tuan-tuan sekalian akan tertutup untuk nak buat zina. Nampak tak? Maka dalam surah An-Nur dicerita bersangkutan dengan aurat perempuan. Nampak kaitan tadi. Yang ketiga, pada penghujung surah Al-Mu'minun, Allah menyatakan tidak menciptakan makhluknya ini tanpa tujuan, bahkan penciptaan itu untuk fungsi dan tujuan tertentu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha
wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu tak ada tujuan apa-apa dan kamu menyangka bahawa kamu tidak dikembalikan pada Allah? Maka suratul Nur datang pula menerangkan beberapa perintah dan larangan yang mengikat manusia dengan Allah Ta'ala. Baik. Suratul Mukminun kata Allah buat kita ni bukan dengan tujuan apa, mempunyai tujuan tertentu, bukan saja-saja buat. Maka apa tujuan manusia diciptakan? Tak lain ialah patuh kepada perintah Allah. Jadi suratul Nur dia mendatangkan perintah apa dia? Baik, pertama sekali perintah yang amat berat. Perintah Allah tak sebut perintah lain. Perintah semayang orang boleh ikut. Tak? Perintah semayang tak ada orang bantah semayang. Ada orang bantah dalam parlimen tak bagi orang Islam semayang? Ada? Kalau ada, nak speaker-speaker kita tembak. Tidak ada halangan untuk semayang dan tak ada orang kafir tak bagi orang semayang. Sebab tu dia tak sebut perintah Allah tentang semayang dalam surah ini. Yang dia sebut apa dia? Perintah Allah yang sering orang ingkari. Pertama apa dia? Pelaksanaan hukum jenayah Islam. Maka tujuan Allah buat kamu untuk mentaati Allah. Allah tahu perintah apa yang kamu akan susah tuntut. Antaranya melaksanakan hukum-hukum jenayah Islam. Hari ini kita tengok bagaimana bukan saja orang kafir, orang Islam sendiri pun tuan-tuan sekalian, mereka tidak bersetuju untuk dilaksanakan hukum Tuhan walaupun tidak bersifat secara keseluruhan lagi. Satu. Yang kedua, orang bak semayang susah orang nak tolak. Dan yang kedua, apa perintah Allah terkandung dalam suratul ini? Ialah menutup aurat. Ramai kan orang semayang tak tutup aurat. Maknanya kadang-kadang bahkan orang mengeluarkan perkataan, aku dah semayang, tutup aurat. Ini atas individu masing-masing. Padahal dua-dua itu perintah Tuhan. Semayang pun perintah Tuhan, tutup aurat pun perintah Tuhan. Kenapa tak ada orang kata ikut aku dah nak semayang tak semayang? Atau pilihan aku dah. Kenapa orang tak berani cakap bab semayang macam tu, tapi orang bercakap benda yang sama dalam perkara aurat? Ini aurat ni kan hak individu. Kenapa orang tak cakap semayang ni hak individu? Ada orang cakap gitu? Tak ada orang cakap, kecuali orang memang tak apa sihat. Ya, tak apa sihat, demam kuah-kuah. Ya. Tapi inilah dua antara benda yang besar yang Allah sebut dalam surah Nur, yang Allah kaitkan dalam suratul Mukminun. Kamu ini aku buat ada tujuannya. Surah Nur datang, apa tujuannya? Mentaati perintah Allah. Dan perintah yang Allah sebut dalam suratul Nur ini sifatnya sering diabaikan dan sering tidak dijadikan sesuatu agenda dalam kehidupan sehari-hari. Baik, habis itu ya. Malah hubungan atau munasabah antara surah Nur dengan ini juga dapat dilihat di antara nama surah dengan nama surah sebelumnya dan juga nama surah setelahnya. Bukan takat isi kandungan, nama surah pun ada kaitan. Mula-mula suratul Mukminun. Dan apa makna Mukminun? Orang beriman. Selepas surah Mukminun, suratul Nur, yakni cahaya. Dan selepas surah Nur ialah suratul Furqan. Apa makna Furqan? Pemisah. Tengok kaitan. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman, mereka itu layak untuk mendapat nur Allah, bimbingan Allah, cahaya Allah. Bila dah dapat cahaya Allah, maka dia akan dapat mengenal mana yang hak, mana yang batil. Itulah yang dinamakan Al-Furqan. Furqan ini pemisah antara yang hak, yang batil, yang benar, yang tidak benar. Maka orang mukmin dia layak mendapat cahaya Allah dan dia layak mendapat bimbingan Allah. Bila dia dapat bimbingan Allah, maka dia akan mampu untuk menentu dan memilih mana yang patut dia buat dan mana yang tidak patut dia buat.
Tengok cantiknya Al-Quran ini, bukan hanya kaitannya ayat dengan ayat, surah dengan surah, bahkan nama surah pun ternyata sering berkaitan antara satu dengan lain. Ya, baik. Topik dan tema utama surah An-Nur. Apa topik cerita ni? Yang nak disebut cerita dalam cerita surah ini, ayat yang hanya 64 ayat, tetapi memakan masa hampir lebih 8 tahun turunnya. Nabi jadi Nabi ni 22 tahun. 12 tahun lebih kurang di Madinah, di Mekah, 10 tahun di Madinah. 22 tahun. Daripada 22 tahun itu, 8 tahun tuan-tuan sekalian hanya untuk tuan-tuan sekalian dia menerima ayat-ayat daripada surah An-Nur. Tengok apa topik utama surah ini. Yang pertama, pengenalan kepada surah Nur yang syarat dengan etika kekeluargaan dan kemasyarakatan yang mesti diamalkan, serta peruntukan undang-undang yang mesti dikuatkuasakan. Allah mulakan surah ini dengan undang-undang. Di awal surah, suratun anzalnaha wa faradnaha. Inilah satu surah, kata Allah, yang kami turunkan padanya dan kami fardukan padanya. Allah tak sebut kami wajibkan dia, Allah sebut fardu. Sebab tu benda fardu ni dia lebih berat daripada wajib, betul tak? Sebab tu kita panggil wajib semayang, betul tak? Tetapi dalam niat kita sebut sahaja aku semayang fardu maghrib. Kenapa tak sebut sahaja aku semayang wajib maghrib? Kita berpuasa, kita wajib berpuasa, tapi ketika kita niat sahaja aku puasa fardu Ramadan, kenapa kita tak cakap sahaja aku puasa wajib Ramadan? Nak cerita fardu ini dia lebih hebat ataupun lebih tinggi daripada wajib. Ya, baik. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata, inilah satu surah yang kami bawa turun padanya dan kami ada bawa hukum yang kamu kena buat. Ayat kedua terus Allah datangkan hukum dalam apa? Dalam untuk menjamin masyarakat jadi baik, iaitulah bersangkutan dengan az-zaniyatu waz-zani. Ayat kedua turun hukum perzina. Baik, itu satu. Yang kedua, penjelasan tentang hukuman bagi penzina yang belum berkahwin, iaitu 100 kali sebat dan kewajipan melaksanakan hukum hudud, serta larangan mengahwini penzina dan tegahan yang tegas dari terlibat dalam sebarang aktiviti yang berkaitan dengan zina. Topik yang kedua yang Allah nak tunjuk dalam surah ini ialah dia panggil uqubatun muqaddaratun. Apa makna uqubatun muqaddaratun? Maknanya ialah suatu hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah. Allah tentu dah, bukan banyak pun, melainkan antaranya ialah zina, dengan diletakkan hukuman 100 otak. Baik, di sini ada persoalan ya tuan-tuan sekalian. Hukum Tuhan ini dia mesti dilihat dengan iman. Sebab tu kalau kita nak cakap dengan orang yang tak ada iman, memang susah. Sebagaimana yang saya pernah sebut di sini, apabila saya tanya pada seorang yang non-Muslim, Buddha, saya kata, kenapa kau hidang Tuhan kau dengan oren plastik? Dia marah saya. Dia kata, itu tak boleh tanya, itu masalah keyakinan kami. Itu saya jawab, kalau kamu kata benda tu keyakinan kamu walaupun tak masuk akal, saya boleh juga mengatakan bahawa undang-undang Tuhan ini kamu tak boleh pelakar, itu keyakinan kami.
Jadi dia mesti bila menyebut tentang hukum Tuhan, dia tak boleh tengok pada zahir dia, mesti dilihat kepada keimanannya. Nampak tak tuan-tuan? Baik, tak faham ni dia. Susah dia faham ni. Memang susah. Contoh, kalau orang suka pakai akal dia, kalau sebab begitu kuat pun tidak ada jaminan orang nak tinggalkan kesalahan itu, takkan pukul pelan-pelan orang boleh tinggal jenayah itu. Tuan-tuan pernah tengok kan dalam viral banyak hukuman sebab rotan 6 tu dah tertangkai kulit punggung. Tuan-tuan sekalian, sebab 6 rotan ya, relai kulit punggung, tak boleh berak 3 bulan. Tetapi rogol masih banyak. Nah, bahkan kita ambillah contoh hukuman mati mandatori, gantung sampai mati, kesalahan mengedar darah. Hukumannya apa? Hukuman mati mandatori, bukan mati mabuk tadi, mandatori. Jadi kalau kita tengok sepada hanya hukuman saja, tuan-tuan sekalian, hukuman tadi bukan jaminan untuk orang nak berubah. Tetapi yang boleh mengubah itu ialah Allah. Bukan hukuman tu. Kalau hukuman itu pasti akan mengubah manusia, dah lama orang tak edar dadah. Tapi berkurang tak orang edar dadah? Tak berkurang. Dulu orang edar dadah main gram-gram, sekarang ini main kilogram. Baru ni dirampas 1 tan, tuan-tuan sekalian. Dah macam ambil buah kelapa sawit. Macam orang kut kelapa sawit dadah lah ni. Berapa tanah? 3 tan. Baru ni ditangkap 100, 1 tan dadah. Padahal hukuman mandatori ni dah berjalan puluh tahun, tetapi tidak mengurangkan pengedaran dadah. Menunjukkan bahawa jangan hanya lihat pada hukuman. Sebab itu Allah Ta'ala, dia nak kita taat saja. Allah Ta'ala kata pukul-pukul lah, yang lain serah pada aku lah. Aku yang milik hati manusia ni. Yang tak bagi buat jahat, aku. Bila aku tutup hati dia buat jahat, tak buat jahat. Hati ini milik Allah. Sebab tu Sudirman tak jawab, dia cuma tanya saja, milik siapa hati ini? Dia tak jawab. Dia biar begitu saja. Ya. Milik siapakah hati ini? Takat tu. Dia tak jawab. Sebab dia nak balik suruh kita jawab, hati ini milik Tuhan. Kalau Allah Ta'ala kata, hang buat saja. Jangan tengok pada sebab Islam nak tunjuk, bukan aku nak hukum. Kalau aku nak hukum, aku cincang orang ni. Tapi dah Allah Ta'ala kata, pukul 100 rotan, nak pukul itu macam-macam syarat. Sebab Allah nak bagi tahu, tolong tengok perintah aku dengan iman, bukan dengan akal semata-mata. Sebab tu kita tak boleh nak balas dengan orang kafir ni, tuan-tuan. Sebab dia tak ada iman. Dan orang Islam yang berfikiran macam orang kafir juga. Tuan-tuan sekalian, ya? Itu pembincang. Jadi contoh, macam contoh kita Allah sebut tentang bab mencuri saya. Allah Ta'ala kata as-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Orang fikir Allah Ta'ala kata hang potong tangan pencuri, yang lain aku jamin, kata Allah, nakalah, aku yang akan pelihara kamu, aku akan lindungi kamu. Yakinlah jangan janji Tuhan. Kalau kita tak yakin, bukan tuan-tuan sekalian, kita tak percaya. Contohnya rumah tangga kita ni, kenapa bertahan saja? Kenapa bertahan? Kerana kepercayaan. Cuba bini kita tak percaya kita. Satu perkara yang amat ditakuti oleh sebahagian besar suami, apa dia? Bila isteri tengok handphone, ada orang lain. Nampak tak? Tapi bini kita tak minta kat kita kan? Dia tahu sampai kita zaman kita bawa handphone. Tapi tak apa, dia buang keraguan itu. Dia percaya kat kita. Percaya itulah menjamin kerukunan rumah tangga.
maka tolong percaya dengan janji Tuhan. Kalau kita tak percaya dengan jaminan Tuhan, tak saya kata apa lah, akhirnya timbul lah. Apakah potong tangan itu boleh menyebabkan orang tak curi? Dia timbul. Dia timbul benda gitu. Kenapa? Apakah jaminan dengan potong tangan itu orang tak curi? Dia akan timbul macam tu lah. Sebab dia tak percaya ke Allah. Allah sebut dah, kalau kau tak yakin dengan janji Tuhan, macam mana? Ada orang cakap, kita bukan tolak hukum Tuhan, cuma kita nak bercakap tentang kaedah pelaksanaannya. Tuan-tuan sekalian, dah tentulah setiap kita cuba kita fikir positif. Dalam benda lain fikir positif semua. Mari hukum Tuhan tak positif semua. Pergi hukum Tuhan hatta hari tu segini cikgu-cikgu ramai kan. Ketiga mana bahas tentang pendidikan seks di sekolah. Sampai menteri cakap tolong berfikiran positif. Tapi tuan-tuan nak mengajar lebih tahu lah positif ke apa pun ada. Nampak tak? Jadi kalau dengan manusia kita ajar, ini hukum Tuhan kan. Jadi sebab itu kena tengok berdasarkan kepada iman. Ya, baik dulu. Ketiga, apa topiknya? Kutukan ke atas orang yang menuduh wanita baik yang terpelihara kehormatannya sebagai penzina, serta hukuman dan balasannya pada hari kiamat nanti. Hukuman bagi pemfitnah ini termasuk dalam kategori kaza, iaitu 80 kali sebatan, persaksiannya takkan diterima dan ia jatuh pasif, namun pintu taubat masih terbuka, dan disebutkan juga hukum li'an. Topik yang ketiga yang nak sembang dalam apa? Dalam surah ini ialah tentang tuduh orang. Hari ini kan senang orang tuduh orang senang aja. Tambah-tambah pula hukuman ni, aku tuduh hang tolong cari bukti untuk menafikan ketuduhan. Bukan dia hak tuduh untuk kena bawa bukti. Ada? Saya tuduh Ustaz Zaki, contohnya tak? Tuduh Ustaz Zaki ada bini 3. Jadi dia pula kena cari bukti nak menafikan tuduhan saya. Saya gedi ke depan TV. Saya akan umum minggu depan. Kalau betul tak? Kalau benda tu serius, sebut terus lah. Tunggu minggu depan. Dalam kaedah Islam kan, siapa yang tuduh, dia kena buat bukti. Undang-undang tak apa sihat ini. Kita tuduh orang yang kita tuduh tu mati-mati kena cari bukti untuk menafikan tuduhan. Yang menuduh ni tak ada apa. Siakap senohong gelama ikan duri. Jawablah sendiri. Ada anak kamu hantu. Jadi Islam anggap benda ni besar. Tengok tuan-tuan, macam surah Nur ini baru turun minggu lepas kan. Bagaimana hari ini menuduh atau fitnah menjadi budaya, tuan-tuan sekalian. Nak jadi hero boleh cipta fitnah. Bila tersepit minta maaf. Ini tu kaedah dia. Sedangkan tuan-tuan sekalian, pepatah Melayu sebut luka di tangan nampak parutnya, luka di hati siapa yang tahu. Jadi yang ketiga pula disentuh tentang persoalan li'an. Apa makna li'an ini? Li'an ini hukum suami menuduh isteri dia berzina atau menafikan keturunannya. Bini kita beranak, kita pun kata anak siapa ni? Tak ada wajah, tak ada muka aku langsung, rambut kerinting, kulit hitam. Maka di situ jatuh hukum li'an. Bila hukum li'an, dia tidak kena hudud, dia ada hukuman tersendiri. Itu nanti kita sebut dalam hukum li'an. Yang keempat, topik cerita surah ini apa dia?
pembersihan marwah dan nama baik Sayyidatina Aisyah yang dituduh berzina, ya. Maka Allah Ta'ala bawa mari surah ini. Antara topik tujuan utama surah ini diturunkan adalah apa, tuan-tuan? Untuk membersihkan nama baik Aisyah. Baik, saya nak bawa tuan-tuan semua. Surah 64 ayat ini terdapat yang ulama simpulkan ada 15 topik, tuan-tuan. Ayat 64 ni. Tapi lebih kurang, tuan-tuan sekalian, 15 topik utama yang saya ambil daripada tuan-tuan tak kurang 8 buah buku tafsir yang besar. Kumpul semua, antara topik yang dibincangkan dalam surah ini lebih kurang 15 perkara, walaupun ayat dia cuma 64 saja. Yang keempat apa dia? Membersihkan tuduhan zina kepada Aisyah, ya. Tuduhan yang akhirnya hampir-hampir meruntuhkan rumah tangga Nabi. Kalau Nabi pun termakan fitnah, bayangkan kita yang tak Nabi ni, tuan-tuan. Ibnu Mubarak, tak ramai orang kenal dia kan? Yang orang kenal Husni Mubarak. Ibnu Mubarak, satu hari ada orang fitnah dia. Lalu datang nak minta maaf dekatnya. Dia kata, aku boleh maafkan kamu, tetapi sebelum itu kamu mesti mengambil pengajaran daripada fitnah ini, baru aku nak maaf. Dia kata, tak apa, ambil ni bulu ayam. Dia kata, dia bagi ke budak tu bulu ayam. Lah jalan di sana, sambil jalan cabut bulu ayam ni, tebak. Dah habis main pula kat aku. Budak pun buat, cabut jalan, cabut. Habis dah, dia kata habis dah Pak Syed. Okey, sekarang ni pergi balik, kutip balik bulu tadi. Dah habis kutip, mai sini. Dia pun jalan kutip balik. Dia kata kutip dah. Ibnu Mubarak bertanya, kamu yakinkah semua yang kamu buang tadi kamu dapat kutip balik? Yang kamu cabut bulu tadi dapat kutip balik tak? Dia kata, saya yakin tidak semua yang saya buang tadi saya kutip balik. Jawab Ibnu Mubarak, itulah kesan fitnah. Masa kamu sebarkan fitnah, ini ulasan saya. Masa kamu sebar fitnah, 1000 orang baca. Masa kamu tarik balik fitnah, mungkin 800 orang saja yang baca. Maknanya 200 orang itu kekal dalam fitnah kamu. Dan kamu bertanggung jawab dengan fitnah ini, yakni dosa kamu depan Tuhan. Itu implikasinya. Besarnya fitnah. Tapi tak apa kan? Siakap senang kan? Yang kelima, topik daripada larangan menurut jejak langkah syaitan agar tidak terjerumus ke lembah mungkar. Yang keenam, perintah anjur agar memaafkan kesalahan orang lain. Ini dia sentuh tentang Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ni dia ada taja seorang orang miskin. Nama dia Mistah. Mistah ni orang miskin yang taja ni bulan-bulan, ya, ialah Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar dapat tahu Mistah antara orang yang paling aktif menyebarkan fitnah tentang anak dia Aisyah. Maka secara terang-terang Abu Bakar bersumpah, dia kata, aku takkan tanggung dia lagi. Maka turun ayat menegur Abu Bakar. Tapi teguran Allah Ta'ala tadi begitu touching sekali. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu mahu aku mengampunkan kamu? Akan gitu. Kalau begitu, tebarkanlah kemaafan dan jangan bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, kata Allah. Kan terasa kita. Allah Ta'ala kata, tak nak ke aku maafkan kamu? Seolah Allah berbicara macam gitu. Kalau kamu nak aku maafkan kamu, tolong maafkan orang. Khusus kepada Abu.
infak dan sedekah kepada yang berhajat. Sama kaitan tadi ya. Yang ketujuh, penjelasan tentang hukum dan adab-adab bersosial dalam kehidupan peribadi dan masyarakat, seperti adab masuk rumah, adab ketika berkunjung ke rumah orang, serta adab dalam rumah tangga. Satu-satunya surah yang cerita bagaimana kamu dalam rumah kamu. Surah ni, kamu dalam rumah kamu nak buat apa? Dalam ni tak, anak lelaki dengan nak masuk bilik anak perempuan macam mana? Anak baik laki-laki atau perempuan nak masuk rumah anak bilik mak bapak dia macam mana? Mak nak masuk bilik anak laki-laki macam mana? Bapak nak masuk bilik anak perempuan macam mana? Dalam ini cerita. Dalam ini. Ya? Baik. Semua tu ada. Kita iklan dulu lah ya. Iklan dulu. Bulan depan kita cerita lagi. Yang kesembilan, anjuran mengahwinkan orang bujang sama ada lelaki dan wanita serta mempermudahkan perkahwinan. Ada juga ayat ni. Dalam ini Allah Ta'ala suruh kita mengahwinkan orang lain. Kahwinkan anak tu lain, itu lain. Ini kahwinkan orang yang bukan anak kita, ataupun mempermudahkan perkahwinan itu. Sebab tu kahwin ramai-ramai itu antara langkahnya lah. Asalnya kahwin ramai-ramai yang kita buat tu. Tahun ni kita buat lagi. Tapi untuk kahwin beramai-ramai, bukan kahwin ramai. Dia lain beza tu. Yang dibuka pendaftaran ini adalah untuk majlis kahwin beramai-ramai, bukan kahwin ramai. Kahwin ramai PM. Tak wani. Tak wani ya. Dia ada sindrom tuan-tuan sekalian. Dia panggil TB. Jadi boleh berdaftar ya untuk kahwin beramai-ramai. Harga dia kekal 2,000 juga setiap pasangan. Kekal 2,000 macam tahun lepas juga ya. Nombor 8 ni. Baik, nombor 8. Tertinggal. Punya nampak kahwin tertinggal. Baik, bukan punya ya. Yang ke-8, menundukkan pandangan, menjaga maruah serta memelihara kemaluan serta larangan pergaulan bebas lelaki dan perempuan bukan mahram, serta penjelasan hukum berkaitan dengan pemakaian dan perhiasan wanita. Dicerita di sini bahawa jangan ingat tudung ini atas kita. Kalau tudung itu kita boleh pilih, Allah tak cerita cara pakai tudung. Kalau sampai Allah cerita cara pakai tudung, menunjukkan tudung ini perkara yang penting dalam penutupan aurat. Sampai Allah cerita macam mana patut kau pakai tudung. Cerita ni. Cuma Allah tak sebutlah jenis tudung. Atas kita lah, bawal ke, apa lagi? Tunjiri ke, atau tudung saji pun tak ada masalah kalau dia menepati ciri memakai tudung yang semua. Dan menerangkan tentang konsep tabarruj. Dia cerita juga. Hari ini bila kita sebut tabarruj ataupun bersolek, apa yang kita lakukan kepala kita? Hanya kita menunjuk kepada solekkan muka saja. Tak ada. Bila sebut solek muka dah. Tabarruj dalam Islam bukan hanya pada muka. Tabarruj ialah sebarang bentuk perkataan, perbuatan, penunjukan yang boleh membawa orang memerhati kepada kita. Itu makna tabarruj, bukan muka saja. Kadang-kadang muka tu tuan-tuan, dia tak solek mana. Warna pakaian itu menyebabkan orang pandang dia seorang. Dalam ramai-ramai ni, macam ni, ini tak menarik kan? Nampak macam sekata aja. Cuba ada seorang pakai baju pelik kepada orang. Ada? Betul tak? Kan orang tengok dia aje lah. Kan ada colour semua hitam, kelabu, putih lah. Tak ada menonjol sangat. Buat satu pakai baju orange contoh. Ada? Ada. Dia pakai tudung, tapi tudung orange, anak tudung orange, baju orange, kasut orange, handbag orange, tongan orange, bawa buah orange. Letak pula replika kat atas itu buah orange. Orang pandang tak? Orang pandang.
pandang itu termasuk kepada tabarruj. Ataupun kita pakai elok tadi. Elok dah pakai ni ya. Tiba-tiba letak replika kapal tak tahu. Tudung tak tudung tadi. Maka menyebabkan orang tertarik nak pandang, itu disebut juga sebagai tabarruj. Bukan muka saja. Bukan muka saja. Jadi orang tak faham. Allah cerita dalam video. Yang ke-10, mengungkap sebuah tamsilan atau perumpamaan bagi petunjuk iman dan kesesatan, serta penjelasan tentang keistimewaan syariat Allah sebagai sebuah cahaya petunjuk. Yang ke-10, Allah nak tegang, kalau kamu buat perintah Allah, apa yang kamu dapat? Allah cerita ya? Dengan dalam bentuk perbandingan. Yang ke-11, meningkat fenomena ketaatan dan ketundukan makhluk dan segala kejadian alam kepada Allah. Nanti dia akan cerita juga kejadian awan, kejadian hujan, kejadian laut. Sebelum ahli sains dah kaji, Quran sebut dah. Contohnya dalam laut ini ada kegelapan, Al-Quran sebut dah. Ya, bagaimana ada awan ini mulus, aku mulus, apa benda, semua dia cerita dalam ni. Supaya apa? Manusia boleh mikir. Ke-12, penjelasan terhadap pendirian orang munafik dan pendirian orang yang beriman terhadap perintah Tuhan. Allah akan cerita dalam ni. Orang beriman bila terima perintah Tuhan, ini cara dia. Orang munafik bila terima perintah Tuhan, ini sifat dia. Allah akan terang dalam ni. Yang ke-13, penjelasan tentang etika dalam rumah, seperti hukum minta izin kanak-kanak pada masa tertentu dan beberapa kemudahan pelepasan bagi golongan tertentu dari mengikut etika tersebut. Ada cerita tentang kehidupan dalam rumah kita. Boleh tak bapa ada ini pakai seluar pendek, baju tak pakai, porol pusat terkeluar, duduk jalan depan anak perempuan? Bolehkah itu? Anak perempuan umur 5-6, kita dalam rumah pakai seluar pendek, nah jalan kulit boleh ke tak? Walaupun dia anak kita. Perempuan pula jalan depan anak laki-laki pakai tuala, main tebus pakai bonus slim, singkat yang keluar mandi, jalan depan anak laki-laki, tergedi-gedi. Boleh ke? Walaupun tu anak laki-laki kita. Ini akan diterangkan akibat dan implikasi daripada adab-adab dalam rumah ini. Dan yang ke-14, perintah menghormati Rasulullah dan memuliakan majlisnya, serta larangan keluar daripada majlis baginda tanpa izin. Nabi buat majlis, ada orang keluar tanpa izin. Bagaimana cara nak menghormati Nabi? Dan yang ke-15, tirai surah ini ditutup dengan pengisytiharan kerajaan Allah yang meliputi langit dan bumi, serta keadilan dan ilmunya yang mutlak terhadap hamba-hambanya. Cantik surah ini ditutup dengan Allah mengisytiharkan kerajaan di langit dan bumi adalah aku punya. Jadi bila aku punya, aku nak beritahu bahawa bumi ini ada Tuhan. Kalau kamu nak duduk bumi ini, tolong ikut peraturan Tuhan punya bumi. Tapi kalau rasa tak nak ikut Tuhan punya bumi, tolong cari bumi lain. Allah tutup dengan tegas. Kalau hang rasa tak nak ikut hukum aku, sila keluar. Tak nak ikut peraturan aku, sila keluar daripada bumi aku. Ada. Maka ternyata kita tidak ada bumi lain, melainkan inilah bumi kita yang Allah anugerahkan untuk ujian kepada kita. Jadi itulah benda yang kita nak sebut pada malam ini. InsyaAllah pada bulan depan kita akan masuk ke bulan tujuan dan objektif. Tadi dia punya topik utama ya. Ini kenapa Allah tujuan surah ini diturunkan, serta objektif penurunan surah An-Nur ini yang kita dapat tengok nanti. Lebih kurang ada 5 objektif surah ini diturunkan sebelum kita masuk dalam membahaskan ayat pertama dalam surah An-Nur. Jadi bulan depan, bulan 5,
Jadi dah bulan 6 dah Ramadan. Jadi kemungkinan tak tahulah apa punya aktiviti kat sini ya. Sama ada ruang untuk kita nak terus ke Ramadan, itu gantung pada jawatan kuasa. Saya ikut saja ya. Maknanya bulan 5 besok kemungkinan kita sempat untuk nak masuk ayat pertama. Kemudian kita tengoklah bagaimana keadaan, insya-Allah. Jadi takat itu dulu ya, kita jumpa lagi insya-Allah pada bulan depan pada hari Khamis minggu yang kedua. Kami pada Jumaat minggu yang kedua dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhirnya kuliah pada malam ini yang mana kita diperkenalkan dengan daripada 64 ayat dari surah An-Nur, ada 15 rupanya subtopik yang telah dikupas oleh para ulama yang mana kita perlu pelajari dan kita ajari kepada wanita kita dulu, insyaAllah. Dan insyaAllah kalau perkara ini diamalkan, maka aktiviti itu 22 itu mungkin tak berlaku saya. Yang mana mungkin kata orang kata man ambil 90 juta semua tu mungkin tak berlaku. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.